استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين، ثم إلى أرواح أزواجه وذرياته وأصحابه والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم إلى أرواح والدينا ومشايخنا ولأصحاب الحقوق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وبه نستغفره. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد، وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ثم أما بعد. Hadirin muslimin, tuan-tuan yang dirahmati Allah dan dikasihi sekalian, alhamdulillah wa syukurulillah. Ya, pertama-tamanya sama-sama kita sentiasa mengucapkan puji dan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmat kurniaan Allah yang berpanjangan dilimpahkan kepada kita semua, terutamanya di atas nikmat iman dan Islam yang merupakan semulia-mulia nikmat, sebesar-besar nikmat yang dikurniakan Allah kepada hamba-hambanya. Walaupun dalam waktu yang sama, tuan-tuan, kita berada dalam suasana PKPB tak? Adalah SOP yang baru apa semua tu. Diharapkan kita dapat mematuhilah itu semua, ya, untuk dengan tujuan untuk kita mengelakkan diri kita lah daripada terkena jangkitan dan dapat kita ni membendung kita kata penularan wabak COVID-19 ini. Di samping kita sentiasa tidak lupa untuk bermohon, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua dijauhkan dan diselamatkan daripada wabak ini, dan juga kita bermohon supaya Allah Subhanahu wa taala menghilangkan wabak ini daripada muka bumi dan kita dapat menjalani hidup kita seperti biasa, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, tuan-tuan, pada malam ini kita dapat bersama lagi untuk kita meneruskan perbincangan di dalam mentadabbur ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Dan kita pada malam ini akan masuk bincang surah yang baru, iaitulah surah Hud. Surah Hud, yang mana surah Hud ini merupakan surah yang ke-11 daripada susunan surah di dalam Al-Quran. Dan surah ini adalah surah Makkiyah, yakni yang diturunkan di Makkah, mengandungi 123 ayat. Baik, kita lihat muqaddimah surah Hud sebagaimana yang disebut di dalam tafsir pimpinan Ar-Rahman ini. Baik, dinamakan surah ini surah Hud, yakni perihal Nabi Hud, kerana peristiwa mengenainya ada disebutkan pada ayat-ayat 50 hingga 60.
Nabi Hud alaihi salam, tuan-tuan, diutuskan Allah kepada kaumnya, iaitulah kaum Ad. Kaum Ad yang tinggal di sebuah tempat di negara Yaman, yang mana kaum Ad ini, tuan-tuan, kalau kita merujuk di dalam Al-Quran juga, Allah Subhanahu wa taala ada menyebut di dalam ayat 6 sehinggalah ayat yang ke-8 surah Al-Fajr. Surah Al-Fajr, Allah Ta'ala menyebut, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dhatil 'imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Yang bermaksud, kami tetap akan membinasakan orang-orang yang menentangmu, wahai Muhammad. Tidakkah engkau perhatikan bagaimana Tuhanmu telah melakukan terhadap kaum Ad yang kufur derhaka, iaitu penduduk bandar Iram yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi tiangnya, yakni sesuai dengan penduduknya, yang belum pernah diciptakan sepertinya, yakni tentang besar dan kukuhnya bangunan-bangunan itu di segala negeri pada zamannya. Hari ini bangunan tinggalan kaum Ad ini, tuan-tuan, masih ada lagi tu, di sempadan antara Yaman dengan negara Saudi, ya, yang dia menjadi antara 7 benda ajaib dunia yang masih ada lah sehingga hari ini. Ini adalah bandar bangunan tinggalan kaum Ad. Itulah kaum Nabi Hud alaihi salam, yang mana nanti bila tiba ayat 50 hingga 60 kita akan sama-sama mengulang kaji kisah Nabi Hud yang diutuskan kepada kaum Ad ini. Baik. Intisari kandungan surah ini, Allah Ta'ala menerangkan dalam permulaan surah ini tentang kebenaran Al-Quran. Ya, kita seperti mana yang selalu kita sebut dalam mana-mana muqaddimah surah, apabila surah itu adalah surah Makkiyah, dengan maksud yang diturunkan di Makkah ataupun yang diturunkan sebelum hijrah. Biasanya surah-surah Makkiyah ini, tuan-tuan, dia akan bercakap yang pertama-tamanya berkaitan dengan akidah. Perkara yang berkaitan dengan akidah, sama ada akidah itu berkaitan dengan iman kepada Allah, berkaitan dengan iman kepada hari kiamat, hari kebangkitan, syurga neraka, berkaitan juga dengan iman dengan Al-Quran, yang disebut oleh ulama berkaitan dengan perkara-perkara asas agama, yakni perkara usuluddin. Ini adalah di antara ciri-ciri surah Makkiyah, ya. Jadi kalau kita lihat di awal surah ini, Allah Ta'ala menyebut tentang kebenaran Al-Quran sebagaimana yang diwahyikannya kepada Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga tentang kesempurnaannya, yakni kesempurnaan Al-Quran sebagai sebuah kitab suci yang tersusun ayat-ayatnya dengan amat rapi dan jelas nyata huraiannya. Dalam ayat-ayat yang lain, Allah Ta'ala menggambarkan tabiat manusia yang apabila diberi kesenangan dan kemewahan hidup, kemudian kesenangan itu ditarik balik, maka ada yang segera berputus asa, tidak bersyukur, serta tidak mengenang budi sama sekali akan nikmat Allah yang dikurniakan kepadanya pada masa yang lalu. Tuan-tuan, ya, kalau kita lihat dalam surah ni ada disebut tentang hakikat ini. Jadi kita ni, tuan-tuan, yang sedang diuji pada hari ini, jangan pula kita jadi macam tu lah. Sudah berpuluh tahun nikmat, macam-macam nikmat, kesenangan, kemudahan Allah Ta'ala bagi, tiba-tiba tiba tahun 2020 ni, tuan-tuan, ingatkan naik kereta terbang sendiri tak? Rupanya kena kurung dalam rumah kita ni. Nak keluar pun takutlah, apa itu bimbang, macam-macam, tuan-tuan, ya. Itu adalah ujian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita ni janganlah sampai lupa bahawa sebelum ni
Allah Ta'ala telah beri kita macam-macam nikmat dah. Maka sebenarnya diberikan nikmat juga satu ujian, sama ada kita ni bersyukur ataupun kufur nikmat. Tiba saatnya Allah Ta'ala tarik balik nikmat ni, Allah Ta'ala uji pula kita dengan kesusahan dan seumpamanya. Maka di situ kita perlu bersabar, redha, dan kita sentiasa muhasabah diri kita lah. Baik, kemudian disebut lagi dalam muqaddimah surah ini, dalam pada itu ada pula manusia yang bersikap baik dan terpuji, iaitu mereka yang sabar dalam masa ditimpa kesusahan. Kita lah tuan-tuan ya, kena sabar dan redha dan muhasabah diri ya, dan taat, mengerjakan perintah-perintah Allah. Muhasabah diri ni sepatutnya mengubah kita menjadi hamba yang lebih taat ya. Nanti dalam awal-awal ayat, dalam awal surah ini pun disebut tentang Allah Ta'ala menyeru manusia supaya beristighfar, memohon ampun kepada Allah dan bertaubat, yakni kembali menjadi hamba yang patuh, yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Baik, jadi dia kata tadi, mereka yang sabar dan taat, mengerjakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya pada masa susah dan senang ya, serta bersyukur akan segala nikmat Allah yang dikurniakan kepadanya. Orang-orang yang demikian sifatnya akan diampunkan dosanya serta mendapat pahala yang besar. Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya diperintahkan supaya sentiasa bersikap teguh di atas jalan yang betul. Ya, yakni dalam surah ini pun ada ayat-ayat yang memerintahkan Nabi dan kita ini umat Nabi Muhammad, umat Islam, supaya beristiqamah, berpegang teguh dengan agama Islam. Ini sebagaimana yang disebut dalam ayat 112 ayat 112 surah Hud ini. Dan janganlah mereka bersubahat ataupun menyetujui perbuatan orang-orang yang melakukan kezaliman dalam segala bentuknya, lebih-lebih lagi orang-orang yang menjadi musuh Islam dan musuh umat Islam. Tentang ayat yang memerintahkan Nabi dan umat Islam ini beristiqamah, tuan-tuan ya, kalau kita melihat di dalam syarah ayat-ayat ini nanti, bagaimana para ulama menyebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan bahawa surah Hud ini telah menyebabkan rambut Nabi menjadi uban. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Isa Imam At-Tirmidzi daripada Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, bahawa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu telah berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, qad shibta, aku dapati rambutmu telah uban ya Rasulullah." Dia nampak ada rambut Nabi ni tak banyak tapi ada uban. Lalu Nabi berkata, Nabi kata apa? Syayyabatni Hud wal waqi'atu wal mursalatu wa amma yatasaalun wa idza syamsu kuwirat. Nabi kata, rambut aku ini telah diubankan oleh surah Hud, oleh surah Al-Waqi'ah, oleh surah Al-Mursalat, oleh surah Amma Yatasaalun, dan oleh surah Iza Syamsu Kuwirat. Kenapa Nabi kata begitu? Sebab dalam surah-surah ini, tuan-tuan, menceritakan tentang hari kiamat, dahsyatnya hari kiamat, berat dan pedihnya azab neraka. Bila Nabi baca tu, Nabi rasa takut. Nabi merasa sangat takut dan bimbang. Bukan sahaja Nabi bimbang pada diri dia, bahkan Nabi juga bimbang azab tersebut terkena kepada umatnya. Maka ditanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah,
dalam surah Hud ini mana satu ayat yang menyebabkan engkau ni menjadi uban? Sampai boleh kamu ni menyebabkan rambut kamu uban ni surah Hud. Ayat yang mana satu? Maka Nabi membacakan ayat 111 surah Hud, iaitulah ayat Allah. Nabi kata, firman Allah, fastaqim kama umirta. Maka hendaklah kamu beristiqamah. Kalau kita tengok dalam ayat 111 tuan-tuan, saya ambil ayatnya sekejap. Allah Ta'ala berfirman, fastaqim kama umirta. Oleh itu hendaklah engkau wahai Muhammad sentiasa tetap teguh di atas jalan yang betul sebagaimana yang diperintahkan kepadamu. Sebab tuan-tuan, nak istiqamah atas jalan agama ni bukan kerja mudah tuan-tuan. Terutamanya kita lah yang berada di akhir zaman ini. Nabi pun pernah beri isyarat dalam hadis bahawa akan tiba satu masa, kata Nabi, orang yang berpegang dengan Islam, berpegang dengan Quran, berpegang dengan sunnah ini seperti orang yang menggenggam bara api. Sampai satu masa seperti genggam bara api. Dah kalau genggam bara api ni apa jadi tuan-tuan? Nak tahu balik ambil cari bara api, pegang tak? Tak payah bara api lah tuan-tuan. Pegang bara tu, hujung rokok udah ada tak? Ya? Maknanya makin kuat kita pegang bara ni tuan-tuan, makin akan terasa sakit. Makin sakit, makin kuat pegang, makin sakit. Kalau tak nak sakit macam mana? Lepas lah. Tu isyaratnya tak? Akhir zaman ni kalau orang nak mudah, nak senang hidup, dia lepaskan Islam, dia lepaskan syariat. Dan hari ni ramai orang buat begini. Macam malam ni ada isu tak apa? Ada program apa? Hiburan toh apa, menyanyi ke apa? Tandingan toh apa tuan-tuan? Dalam TV malam ni katanya. Yang akan dilawak oleh TV berapa, wallahu alam lah. Orang duk sibuk COVID ni, bala, dia pergi minta bala datang lagi. Jadi lepas ni tuan-tuan, kalau COVID ni makin teruk, ni antara orang yang kita kata bertanggungjawab, antaranya ya adalah orang yang bergelumang dengan maksiat ni. Orang yang bukan kata minta bala jauh, bukan, mereka panggil bala datang. Kenapa dikatakan mereka panggil bala datang? Sebab mereka ini melakukan maksiat yang terang-terang dilarang oleh syarak. Kerana bila buat benda begini, maknanya dia mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita duk berdoa minta Allah Ta'ala apa? Jauhkan balak. Antara kandungan doa minta jauh balak ni apa tuan-tuan? Allahumma rfa' maqtaka wa ghadabaka 'anna, ya Allah, angkatkanlah kemurkaanmu dan kemarahanmu daripada kami. Sebab balak ni antaranya bukan keseluruhannya tuan-tuan, antaranya adalah menjadi tanda kepada kemurkaan Allah, kemarahan Allah kepada sesuatu kaum, yakni kepada kaum yang melakukan maksiat. Tiba-tiba benda maksiat ni diteruskan. Ya. Yang kita lihat tu tuan-tuan, yang duk bergelumang ni orang Melayu Islam lah yang ramainya pun. Tak? Ya, itu yang menjadi masalah. Baik. Jadi Nabi kata ayat inilah yang menyebabkan rambut baginda menjadi uban. Kita baca ayat ni tuan-tuan 100 kali baca pun tak jadi apa, tak rasa apa pun. Tak rasa berat. Ini masalah kita lah. Baik. Apa lagi disebut dalam muqaddimah ni, ada satu perenggan lagi. Di samping itu hendaklah mereka tetap mendirikan sembahyang yang 5. Ada perintah mendirikan sembahyang 5 waktu. Kerana amal-amal kebajikan terutama sembahyang itu menghapuskan kejahatan. Dan hendaklah mereka bersabar dalam mengerjakan suruhan Allah. Kerana sesungguhnya Allah tidak akan menghilangkan pahala orang-orang yang berbuat kebaikan. Orang buat kebaikan ni Allah Ta'ala akan beri ganjaran pahala kepada dia tak? Maka dia kena bersabarlah dalam mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, itu di antara kandungan
surah ini yang disebut di dalam muqaddimah surah. Sementara itu di sana ada juga disebut hadis ya tentang kelebihan surah ini. Antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'u surata Hudin yaumal Jum'ah." Bacalah kamu surah Hud ini pada hari Jumaat. Di antara surah yang digalakkan oleh Nabi kita baca dia selain daripada surah Yasin, selain daripada surah surah Al-Kahfi dan beberapa surah yang lain, termasuklah surah Hud ini. Bukan baca sajalah tuan-tuan, tadabbur makna dia lah sekali. Begitu juga dalam hadis yang lain Nabi menyatakan, "Man qara'a surata Hud u'tiya minal ajri 10 hasanat." Sesiapa yang membaca surah Hud, maka diberikan daripada ganjaran pahala 10 kebaikan. Maknanya digandakan paling tidak 10 pahala kebaikan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita lihat pula ayat-ayat yang awal daripada surah Hud ini. Qala Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir. ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وإن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. صدق الله العظيم. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Alif Lam Ra. Al-Quran adalah sebuah kitab yang tersusun ayat-ayatnya dengan tetap teguh. Kemudian dijelaskan pula kandungannya satu persatu. Susunan dan penjelasan itu adalah dari sisi Allah yang Maha Bijaksana, yang Maha Mendalam pengetahuannya. Al-Quran yang demikian sifatnya diturunkan oleh Allah supaya janganlah kamu menyembah sesuatu pun selain Allah. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku diutus oleh Allah kepadamu sebagai pemberi amaran, yakni kepada orang-orang yang ingkar, dan pembawa berita gembira, yakni kepada orang-orang yang beriman. Dan hendaklah kamu meminta ampun kepada Tuhan kamu, yakni dari perbuatan syirik. Kemudian hendaklah kamu rujuk kembali taat kepadanya, supaya ia memberi kamu nikmat kesenangan hidup yang baik di dunia hingga ke suatu masa yang tertentu. Dan di akhirat pula ia, yakni Allah, akan memberi kepada tiap-tiap seseorang yang mempunyai kelebihan, yakni dalam sebarang amal yang saleh, akan pahala kelebihannya itu. Dan jika kamu berpaling membelakangkan 3 perkara itu, maka sesungguhnya aku bimbang kamu akan beroleh azab hari kiamat yang besar huru-haranya. Kepada Allah jugalah kembalinya kamu, dan ia Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Di dalam ayat yang pertama surah Hud ini, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut tentang kelebihan dan kedudukan kemuliaan kitab suci Al-Quranul Karim yang diwahyukan Allah kepada
utusannya, kekasihnya, junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama macam surah sebelum ini dimulakan dengan perkataan alif lam ra. Jadi alif lam ra ini tuan-tuan, ulama telah menyatakan Allah Subhanahu wa taala sahajalah yang mengetahui makna, kalau ada makna di sebalik huruf-huruf ini. Namun ianya adalah suatu mukjizat. Disebut bahawa permulaan surah ini dimulakan dengan huruf-huruf hijaiyah ini, dia merupakan suatu mukjizat. Apabila orang-orang Arab mendengar Nabi tiba-tiba membaca alif lam mim, mereka jadi terpinga-pinga, jadi terkejut. Apa benda pula ni, tak pernah dengar lagi. Bila nak dibacakan bila nak dibacakan apa yang disebut sebagai Al-Quran ini, tiba-tiba dimulakan dengan beberapa huruf yang mereka sendiri pun tidak memahami apakah maksud daripada huruf-huruf itu. Namun ini adalah suatu mukjizat Al-Quran. Lalu Allah Ta'ala menyatakan Al-Quran adalah sebuah kitab yang tersusun ayat-ayatnya dengan tetap teguh. Pertamanya Allah Ta'ala menyatakan kitab Al-Quran ini adalah kitab yang sangat mulia, yang sangat agung, yang mana ayat-ayatnya tersusun dengan rapi. Sebab orang Arab ni tuan-tuan, kalau kita belajar ilmu bahasa Arab lah, ilmu sastra Arab, balaghah, apa macam-macam lah, ya tuan-tuan, bagaimana antara mukjizat Al-Quran ini adalah mukjizat pada perkataannya dan juga pada ayat dan juga pada kandungannya. Maknanya perkataan yang dipilih itu adalah perkataan yang sangat tepat, yang sangat sesuai, sehingga tak boleh nak ditukar dengan perkataan lain yang mungkin memberi makna yang sama. Makna sama. Ada bahasa Arab ni tuan-tuan dipanggil ada mushtarak, ada perkataan tu dipanggil mushtarak lafzi, maknanya banyak lafaz tapi beri makna satu. Ada juga mushtarak maknawi, satu lafaz, satu perkataan beri makna yang banyak. Macam perkataan zaujun tak? Zaujun ni boleh diterjemahkan suami, boleh isteri pun boleh. Maknanya satu perkataan dua makna paling tidak. Baik, itu contoh. Tapi yang Allah Ta'ala meletak maknanya muhkam, maknanya begitu, yang tersusun ayat-ayatnya dengan begitu rapi, dengan begitu teguh, tidak ada cacat cela padanya dan tidak ada kekurangan. Al-Quran ini adalah kandungan Al-Quran ini memberikan suatu gambaran yang sempurna, makna yang sempurna dalam apa yang disebut. Kenapa? Kerana susunan dan penjelasan itu dikata adalah kerana Al-Quran itu datangnya dari sisi Allah yang maha bijaksana, lagi maha mendalam pengetahuannya. Sebab Al-Quran ini datangnya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat dengan segala sifat kesempurnaan, yang disebut secara khusus di sini Hakimin Khabir, yang maha bijaksana lagi maha mendalam pengetahuannya. Baik, ada nota kaki dalam tafsir pimpinan Ar-Rahman disebut Allah Ta'ala menegaskan bahawa Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah sebuah kitab yang tersusun ayat-ayatnya dengan amat rapi dan tetap teguh, tidak akan berubah, dan tidak ada sesiapa pun yang dapat menukarnya atau memutarkan maksudnya. Begitu. Bahkan Al-Quran ini telah dijamin pemeliharaannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna nahnu nazzalna al-Quran, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan az-zikr, yakni Al-Quran, dan sesungguhnya kamilah yang akan memeliharanya. Allah Ta'ala akan pelihara Al-Quran sampai hari kiamat. Baik. Kandungannya pula dijadikan berfasal-fasal,
dan dihuraikan satu persatu meliputi perkara yang berkaitan dengan i'tiqad, kepercayaan, hukum-hukum syarak, nasihat pengajaran dan kisah-kisah umat manusia dan rasul-rasul yang telah diutuskan kepada mereka dari satu zaman ke satu zaman, yang berakhir dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu maknanya yang dijelaskan, yang dimaksudkan dengan fussilat, yakni yang dijelaskan pula kandungannya satu persatu. Dan bila baca Quran tu tuan-tuan, kita ni boleh faham. Selain daripada kita berhajat juga kepada tafsir, tapi kalau kita lihat contoh, kita baca tafsir Binan Ar-Rahman ini, merupakan terjemahan dan tafsir yang ringkas, kita baca pun kita boleh faham dah apa yang diisyaratkan oleh Al-Quranul Karim ini. Baik. Kemudian disebut dalam ayat yang kedua, Al-Quran yang demikian sifat-sifatnya diturunkan oleh Allah. Jadi Al-Quran yang merupakan kitab yang tersusun ayat-ayatnya, yang juga dijelaskan kandungannya secara terperinci begitu jelas, yang berkaitan dengan akidah apa semua ni. Maknanya Al-Quran dengan segala kandungannya yang hebat itu, apa tujuannya? Supaya janganlah kamu menyembah sesuatu pun melainkan Allah. Supaya maknanya Al-Quran ini menyeru manusia ini supaya beriman kepada Allah, mengesakan Allah, jangan menyembah sesuatu yang lain selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ataupun Quran ini menyeru manusia supaya jangan menyembah melainkan Allah. Dan inilah sebenarnya kandungan risalah yang dibawa oleh semua nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam, iaitu yang pertama-tamanya menyeru manusia menyembah Allah, mengesakan Allah, tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu yang lain, sebagaimana yang ditegaskan Allah dalam surah Al-Anbiya, ya, dalam surah Al-Anbiya ayat yang ke-25, Allah Ta'ala menyatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan tidaklah kami mengutuskan sebelummu wahai Muhammad daripada seorang rasul, melainkan kami mewahyukan, memerintahkan kepadanya, sesungguhnya tiada Tuhan melainkan aku, maka sembahlah oleh kamu akan daku, kata Allah. Begitu juga dalam surah An-Nahl ayat 16, ayat 36, Allah Ta'ala menyatakan, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Yang bermaksud, sesungguhnya kami telah utuskan pada setiap umat itu seorang rasul, yang mana rasul ini menyeru umatnya, an i'budullah, hendaklah kamu menyembah Allah, mengabdikan diri kepada Allah dan menjauhkan diri daripada taghut. Baik. Lalu ditegaskan lagi, pertamanya menyeru supaya manusia ini menyembah Allah dan tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu yang lain. Begitu juga Allah Ta'ala menyatakan lagi, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku diutus oleh Allah kepadamu, yakni kepada umat manusia ini sebagai pemberi amaran, beri amaran dengan azab, dengan kemurkaan dan azab daripada Allah kepada siapa? Yakni kepada orang-orang yang ingkar, ya, memberi amaran dengan azab, dengan kemurkaan Allah kepada orang-orang yang ingkar, dan juga pembawa berita gembira, yakni kepada orang-orang yang beriman. Kalau kita melihat, kita membaca sejarah dakwah, sejarah perjuangan dan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila turun ayat Allah, wa anzir ashiratakal
aqrabin, dan berilah peringatan kepada kaum kerabatmu yang dekat, kepada ahli keluargamu dan kaum kerabatmu yang dekat. Lalu Nabi SAW diceritakan dalam hadis yang sahih, Nabi naik ke atas Bukit Safa. Bukit Safa ni adalah bukit yang paling dekat lah dengan Kaabah. Orang Arab tu kumpul apa semua, dia naik Bukit Safa, dia pun panggil kabilah-kabilah daripada kabilah Quraisy ini, panggil pemimpin-pemimpin dan juga orang-orang Quraisy, supaya yang merupakan kaum kerabat ahli keluarga dia. Lalu mereka pun datang berkumpul dekat dengan Nabi di Bukit Safa. Nabi panggil, ya, Nabi suruh mereka panggil. Lalu Nabi pun berkata, ya ma'syara Quraisy, ara'aitum law akhbartukum anna khailan tusbihukum, ataupun dalam riwayat yang lain menyatakan anna khailan bil wadi turidu an tughira alaikum. Dia berkata, wahai kaum Quraisy, apa pendapat kamu kalau aku beritahu kepada kamu bahawa di sebalik bukit ni, di sebalik Bukit Safa ni, di sebalik Bukit Mekah ni, ada sekumpulan tentera berkuda yang sedang bersiap sedia nak menyerang kamu. Adakah kamu percaya dengan perkataanku? Nabi tanya. Lalu mereka menjawab, ma jarabna alaika kadhiba, kami tak pernah kami ini, ataupun mereka kata, kami mengetahui bahawa kamu ini adalah seorang yang tidak pernah berbohong. Yakni kami percaya sebab kamu ni tak pernah berbohong kepada kami. Nabi ni adalah orang yang tak pernah berbohong, diakui oleh kaumnya sendiri. Lalu apa kata Nabi? Nabi pun menyatakan, fa inni nadhirul lakum baina yadayya azabun syadid, sesungguhnya aku ini adalah pemberi peringatan kepada kamu bahawa di sana kelak, yakni di hari akhirat kelak, disediakan azab yang pedih yang bersangatan, yakni kepada orang-orang yang kufur dan ingkar, kepada orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Di awal dakwah Nabi lagi, Nabi beritahu dah, inni nadhirul lakum, aku ni adalah pemberi peringatan kepada kamu. Itu lepas tu Abu Jahal ni, Abu Lahab, bukan Abu Jahal, Abu Lahab ni pak saudara Nabi. Abu Jahal sepupu Nabi dah. Abu Lahab ni tuan-tuan, bila dia dengar Nabi kata begitu, dia ada antara orang yang datang berkumpul di tempat tu, dia kata, tabballaka sa'iral yaum, celakalah kamu wahai Muhammad sepanjang hari ini. Dia pun marah pada Nabi, mencelakakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alihadza jama'tana, adakah kerana ini, kerana kamu nak beritahu ni, kamu mendakwa kamu ni rasul apa semua ni, kamu mengumpulkan kami? Ingat nak cerita apa? Maka turunlah ayat Allah, tabbat yada abi lahabin wa tabb, sehinggalah ke akhir surah. Ya, ini di antaranya. Maknanya nak ceritanya bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila diperintahkan Allah menyampaikan Al-Quran, menyampaikan wahyu yang diterima yang berupa nazil, berupa berupa amaran daripada Allah, dan yang berupa berita gembira, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang rasul yang bersifat dengan amanah, Nabi menyampaikan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian Nabi menambah lagi perintah Allah di dalam Al-Quran ini, iaitulah, dan hendaklah kamu meminta ampun kepada Tuhan, dan aku juga diperintahkan Allah supaya menyuruh kamu supaya meminta ampun kepada Tuhan kamu, yakni kepada Allah, dari perbuatan syirik. Kamu hendaklah memohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa kamu yang lalu, ya, adalah dosa syirik kamu, dosa kekufuran kamu, dosa maksiat kamu. Minta ampun.
Kemudian hendaklah kamu bertaubat, yakni rujuk kembali taat kepadanya. Dan kamu hendaklah bertaubat, yakni rujuk kembali kepada Allah dengan kamu menyesali atas dosa-dosa kamu yang lalu, dan kamu berazam untuk tidak mahu lagi kembali kepada dosa-dosa yang seumpama itu di masa-masa yang akan datang, dan kamu yakni kembali menjadi hamba yang taat dan patuh kepada Allah. Ada ulama, tuan-tuan, menjadikan ayat ini sebagai dalil bahawa ayat ini dijadikan dalil bahawa makna istighfar berbeza dengan makna taubat. Taubat, istighfar maknanya memohon ampun. Taubat ini beri makna yang lain. Sebab itulah sehingga ada ulama yang menyatakan kalau ada orang yang memohon ampun kepada Allah atas suatu dosa, tapi kemudian dia buat lagi dosa itu, maka dia ini adalah seorang yang disebut seorang yang dusta di dalam taubat dia. Dia minta ampun tapi dia buat balik, ya. Sebab itulah bila sebut memohon ampun ni, kita mengucapkan astaghfirullahalazim. Aku memohon ampun kepada Allah yang maha besar. Astaghfir, yang disebut Nabi ni beristighfar paling tidak 100 kali, tuan-tuan. Tak sehari semalam astaghfirullah, istighfar. Tapi taubat ini apa makna taubat? Taubat ini iaitulah dengan makna dengan makna, kalau kita terjemahkan bahasa kita, taubat maknanya kembali kepada Allah. Dengan makna dia ni menyesali atas perbuatan dosa-dosanya yang lalu, kemudian dia berazam untuk tidak kembali melakukan dosa-dosa yang seumpama itu di masa yang akan datang, dan dia pun menjadi hamba yang taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini yang Nabi sampaikan, perintah Allah supaya memohon ampun dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita pun, tuan-tuan, walaupun kita ni adalah hamba-hamba Allah yang telah beriman, yang Islam sekalipun, kita pun sering jatuh dalam maksiat. Macam khutbah hari ni lah, berkait dengan gadget dah, berkait dengan penggunaan media, penggunaan internet apa semua ni, tuan-tuan. Kadang-kadang betul lah antara mudarat gadget ni, ada orang yang bila imannya tak kuat, dia akan terdedah dengan benda-benda maksiat yang ada dalam internet dan seumpamanya. Facebook ke WhatsApp tu dijadikan medium untuk kita ni kita kata jadi menularkan ataupun menyebarkan berita-berita palsu, hadis-hadis palsu, fitnah, apa macam-macam dah salah guna, ya. Maka sebenarnya kita ni pun terdedah kepada begitu banyak rupa bentuk maksiat. Namun, tuan-tuan, apabila kita jatuh pada maksiat, maka kita hendaklah istighfar, memohon ampun kepada Allah. Kemudian hendaklah disertakan dengan kita bertaubat kepada Allah, yakni kembali menjadi hamba yang taat dan patuh kepada Allah, dengan kita menyatakan penyesalan kita dan keazaman kita tidak mahu mengulangi lagi dosa yang seumpama itu di masa-masa yang akan datang. Bagi orang yang beristighfar dan bertaubat kepada Allah, apa kata Allah dalam ayat ini? Supaya ia, yakni Allah, memberi kamu nikmat kesenangan hidup yang baik di dunia hingga ke suatu masa yang tertentu. Hingga ke suatu masa yang tertentu ialah sehingga kamu mati. Kalau kamu ni beriman,
Kemudian kalau kamu jatuh dalam dosa, kamu beristighfar dan bertaubat kepada Allah, yang menjadi hamba yang taat dan patuh, Allah Ta'ala menjanjikan kurniaan nikmat dunia kepada kamu sehingga kamu mati, ila ajalin musamma, sehingga kamu mati. Sebab itulah kata ulama, tuan-tuan, kita di dalam dunia ni, kesenangan yang kita kecapi dalam dunia ini adalah berdasarkan setakat mana iman dan amal soleh kita. Ya. Lagi kuat iman kita, lagi banyak amal-amal soleh yang kita kerjakan, lagi taat kita kepada Allah, maka insya-Allah lagi besarlah nikmat kurniaan Allah itu akan dilimpahkan kepada kita. Sebab itulah ulama-ulama juga yang berkait dengan wabak sekarang dah, tuan-tuan, dah beri peringatan kepada kita bahawa antara puncanya adalah kerana manusia ini bergelumang dengan maksiat, lupa kepada Allah, ya, lupa kepada masjid. Dalam keadaan wabak pun tak ramai juga datang masjid dah. Ingatkan buat jarak begini penuh melimpah-limpah, rupanya kosong juga, tuan-tuan, kadang-kadang lah. Ini berlaku dah kadang-kadang, ya. Baik. Jadi kata Allah begitu. Kemudian dan di akhirat pula ia akan memberi kepada tiap-tiap seorang yang mempunyai kelebihan, yakni dalam sebarang amal yang saleh akan pahala kelebihannya itu. Akhirat kelak Allah Ta'ala juga menjanjikan balasan yang baik, yang mulia kepada mana-mana orang yang melakukan apa jenis amal-amal yang saleh sekalipun. Ini janji daripada Allah. Mudahnya Allah Ta'ala menjanjikan apa? Menjanjikan kebaikan dunia dan akhirat. Ya, kebaikan dunia dan akhirat. Cuma dunia ni ila ajalin musamma, sampai kita mati, habislah nikmat dunia. Lah akhirat ni Allah Ta'ala tak sebut ila ajalin musamma, sebab nikmat akhirat ini adalah abadan amada, selama-lamanya. Masya Allah. Ini janji Allah, ya, kepada orang yang tadi beriman, tidak mensyirikkan Allah, kemudian dia beristighfar, dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disebut di akhir ayat ini disebut, dan jika kamu berpaling, yakni membelakangkan 3 perkara itu, jika kamu ini tak beriman pada Allah, bahkan kamu mensyirikkan Allah, jika kamu juga tidak memohon ampun kepada Allah, dan jika kamu juga tidak bertaubat kembali menjadi hamba yang taat, patuh, tunduk kepada Allah, maka apa kata Allah? Fa inni akhafu alaikum azab yaumin kabir. Maka Allah Ta'ala memerintahkan Nabi menyatakan kepada mereka, maka sesungguhnya aku bimbang kamu akan beroleh azab hari kiamat yang besar huru-haranya kelak. Kalau kamu ni membelakangi 3 perkara, kamu akan terdedah kepada azab yang sangat besar huru-haranya, yakni huru-hara yang berlaku pada hari kiamat, yang kemuncaknya adalah azab di dalam neraka. Kepada Allah jualah kembalinya kamu. Jadi hari kiamat ni itulah hari di mana kita ni semua, tuan-tuan, akan balik kepada Allah. Kita semua ini akan menghadap Allah, yang mana Allah ini wa huwa ala kulli syai'in qadir, yang maha kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Allah Ta'ala lah yang berkuasa, yang memiliki hari kiamat ni. Allah Ta'ala akan memberikan rahmatnya kepada sesiapa yang dikehendakinya di kalangan hamba-hambanya yang beriman, di kalangan awliya-awliyanya, dan Allah akan menuntut bela dan akan menghukum ke atas hamba-hambanya yang kufur, yang ingkar ke atas musuhnya semasa hidup di dunia ini. Jadi kita ni semua akan balik kepada Allah, yang Allah itulah Tuhan yang maha berkuasa atas segala-galanya, khususnya
menentukan segala-galanya pada hari kiamat. Kita pun sebut dalam surah Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin, Tuhan yang memiliki, yang menguasai hari pembalasan. Wallahu a'lam bis-shawab. Setakat itu dulu di dalam 4 ayat pertama surah Hud ini, dan insya-Allah kita akan sambung di dalam perbincangan yang akan datang. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا مما ينفعنا وانفعنا مما علمتنا. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فاتبعون أحسنه. اللهم دبرنا يا الله فإنا لا نستكبر. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا يا الله مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا يا الله. اللهم اكشف عنا البلاء والوباء والفحشاء ما لا يدفعه ولا يكشف أحد غيرك. اللهم اتمم بالخير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. Kita tangguhkan dengan doa kafaratul majlis dan suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdik, أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أقول لكم قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.